wasabi ajmain wa bisya'ili wa yasli amri wa amin sani yang qawli. Okey, assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas kita bagi pendigitan audio, right? Okay, kita akan continue dulu for the first 1 hour. I think less than 1 hours lah yang untuk kita punya semalam tu, alright? Lepas tu kita akan proceed untuk kita punya band lab for the next subsequent hours. Boleh? Alright, okay. Semua okey, sihat? Alright. Semua dah vaksin dah? Belum, ada yang belum. Dah. Siapa anti vaksin? Ceng. Anti vaksin. Macam mana tiba-tiba dia menjadi anti vaksin pula Selama ni awak daripada kecil divaksin, tiba-tiba dari besar jadi anti pula kan? Macam tak logik Alright, okay. Kita continue dengan semalam punya. Alright. Nanti saya akan share juga slide ni lah, so you don't have to worry lah untuk tu. Alright, okay. Kita hari ni nak tengok sedikit tentang kita punya history of sound. Alright, okay. Before kita pass through everything, you guys kena belajar sikit lah apa tu sound dan benda-benda yang related dengan kita punya sound. Alright, okay. Okay. Sebenarnya sound ni memang daripada dulu memang dah ada. Alright, okay. Memang dah ada yang di mana sebenarnya sound ni kalau nak tengokkan secara detail dia memang agak lama lah kalau you guys nak belajar sound tu apa benda. Okay. So telah dikompreskan adalah sebenarnya sound ni telah hidup lama yang di mana dijumpa oleh Pythagoras dan juga harmoni. Okay. Pythagoras dan juga harmoni yang di mana pada ketika tu adalah sebelum Masihi lah dia dah jumpa, okay? Yang di mana dia orang mendapati bahawa ada relationship between numbers dengan music. So kalau you tengok dia punya keywords dia adalah relationship between numbers dengan music tu adalah bermaksud setiap satu music yang kita mainkan selama ni sebenarnya dia adalah a combination with nombor. Okay, a combination with nombor. There's not nothing yang kita main secara random. So bila music ni, bila kita calculate by number, benda tu akan diconsider sebagai music. Okay, macam for example, every time bila kita petik gitar, kita main kita punya key tu akan sentiasa berulang-ulang walaupun dia ada subsequent key dah. Macam for example, daripada G, dia pergi D, daripada D, dia pergi A. So dia akan ulang pattern yang sama. G, D, A, G, D, A, G, D, A, G, 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 D, A, G, D, A, G, D, A, something like that. Ataupun you guys punya drum, kita tap satu, tap, dia mesti 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. Okay. Because kalau kita dengar apa-apa music yang kita main, yang kita dengar pun, lagu you guys, apa benda you guys main pun, dia mesti akan ada melibatkan numbers. Okay. Dan numbers tu dia akan continuous dan dia akan create some pattern. Pattern. Because of that, this mechanism lah yang diorang dapat ada relation between antara music dan juga kita punya numbers. Dan because of this jugalah barulah lagu tu menjadi satu lagu yang di mana harmoni tu boleh tercipta. Okay. Macam mana pula dia kata dengan harmoni? Okay. Harmoni ni pula adalah di mana apabila kita boleh, nanti you guys akan belajar harmoni tu lebih details lah. Alright, okay. Harmoni ni tercipta apabila kita boleh combinekan a different punya sound dalam kita punya music, okay, ataupun dalam kita punya song. Sorry. Harmoni ni adalah apabila kita boleh combinekan different punya instrument dalam kita punya music menjadi satu lagu yang cantik. Okay. So macam for example, gitar mengeluarkan bunyi yang berbeza. Drum mengeluarkan bunyi yang berbeza. Okay. Lagi kita ada kita punya bass gitar, kita mengeluarkan bunyi yang berbeza. Setiap satu instrument tu akan create a very different punya output.
Okay, tetapi macam mana kita boleh combinekan antara setiap satu tu adalah between kita punya numbers dan juga pattern yang kita hasilkan. Alright, okay. So lead kita akan main this kind of punya pattern. Gitar akan main this kind of punya pattern. Lepas tu drum akan main this kind of punya pattern. Lepas tu kita punya bass akan main this kind of punya pattern. Lepas tu baru masuk lain kita punya violin, kita punya piano, everything. So every single each music instrument yang ada tu, dia kena follow the same pattern, dia kena follow the same sequel yang memang dia orang dah buat supaya benda tu once kita play together, benda tu akan jadi harmoni, dia akan jadi seamless lah, nampak cantik dan sebagainya. Okay, kalau macam for example kita ada selalunya bila kita tengok kat dalam mana-mana music punya area lah, okay, dekat Spotify pun ada ataupun dekat YouTube pun ada, you guys tengok lagu asal original tu adalah lagu yang di mana dia orang menggunakan maybe 4 to 6 punya type of instrument. Tetapi ada orang lain yang akan datang, dia akan buat cover lah, dia akan buat kata apa, rearrange balik lah dan sebagainya. Okay, yang di mana apabila dia orang rearrange balik, the tone and the tone dan juga dia punya music arrangement adalah sama, cuma dia akan tukar sedikit ataupun dia combine sedikit dengan ada instrumen yang dia orang rasa kalau tambah sikit benda ni akan jadi lebih menarik. Okey, ada setengah orang juga dia buat adalah lagu tu jenis high pace punya, very speed, very high pace punya. Apa dia orang buat, dia tukarkan jadi classical ataupun instrumental punya pace dan lagu dia akan jadi lebih sedap berbanding dengan yang normal tu. So dekat situ dia tukar. So macam mana this kind of punya things boleh jadi sedangkan kita tahu the originality of that song is that particular speed, that particular pace. Tapi bila ada orang lain yang boleh tahu the combination of this kind of punya things, dia memang boleh menghasilkan a very different song. Kalau you guys tengok dekat dalam YouTube memang ada banyak lah. Banyak lagu-lagu yang diorang acapella kan, diorang tukarkan jadi a very simple, a single instrument, macam-macam. Ada yang single instrument punya song pun diorang combine dengan a different punya instrument untuk menghasilkan a new set of arrangement supaya lagu tu akan jadi lebih menarik dan maybe kadang-kadang benda tu menjadi one of diorang punya kita panggil copyright lah. Okay, maksudnya diorang je yang akan dapat that kind of punya thing. Alright, okay. So because of that things lah, relationship between numbers dan juga music yang menyebabkan kita punya sound ataupun kita punya song jadi lebih baik daripada yang lain lah. Okay. So, dalam kita punya area juga, okay, pada ketika dahulu, alright, okay, pada ketika dahulu, there was a lot of medium that been produced to record what have been played, alright, okay. So, one of it that we learn through today is through our software, okay. That means we open the software and then we select what kind of instrument that we want to record and then we type on keyboard, then the computer will did the rest lah, alright, okay. So macam back in the previous century, there was a lot of other instrument punya mechanism macam dia dengar record. Okay, saya nak tanya, ada tak siapa-siapa tahu macam mana diorang mula-mula merekod suara? Ini story ni kalau sepatutnya you guys kena tahulah sebab part of kita punya real life kan. Siapa tahu kok adalah orang ni antara you guys ni yang memang duduk kat rumah ni cuci-cuci tak ada apa, lepas tu buka hari-hari Discovery Channel, tengok National Geographic, tiba-tiba terkeluar orang pertama yang buat muzik macam ni. Ada tak? Ada tak? Ada? Tak ada. Alright, okay. Siapa yang mencipta telefon? Guys, siapa yang mencipta telefon? Alexander Graham Bell. Siapa mencipta? Tak ada dah mencipta. Siapakah orang pertama yang mengetahui law fizik gravity? Albert Einstein. Ya ke? Isaac Newton. Albert Einstein dia buat apa? Tadi ada orang sebut Albert Einstein tu saya dengar. Siapa tadi kalau sebut Albert Einstein tu dia buat apa? Dia sebagai apa? Apa discover yang dia buat sampai orang-orang kenal dia sampai sekarang ni?
Oh, dia ahli fizik. Orang dia sebut Albert Einstein. Albert Einstein dia buat apa lah? Siapa tahu? Dia hakim. Saya dengar berkata-kata. Ada orang tahu tak Albert Einstein dia buat apa? Dia memang ahli seorang ahli fizik. Apa dia? Apa dia tadi? Saya tak berapa dengar. Ada orang tahu Albert Einstein buat apa? Fizik. Saya tahu dia ahli fizik. Saya nak tahu, kita nak tahu dia punya ciptaan apa dia buat. Apa finding yang dia dapat. Kita nak belajar lah. Kita nak share. Kalau ada yang sini dulu ambil kelas fizik kan, tahu Albert Einstein ni dia buat apa kan. Ada yang tahu? Tak tahu Okay, tak apa. Right. Okay. So pada ketika zaman dahulu dia ada banyak lah recording. Okay, untuk pengetahuan you guys, okay, yang untuk kita punya sound, the first sound punya machine adalah di mana? Dekat dalam kita punya there was a cylinder. They call it cylinder lah. Nama dia cylinder. Sekejap saya cuba nak ingat. Nama dia silinder apa ke tak, maaf saya lupa, tapi there was a cylinder lah. Okay, so there was a cylinder bulat. Okay, ada silinder bulat. Okay, lepas tu dekat silinder tu dia ada letak kertas timah tau. Alright, tahu kan kertas timah kan? Kertas timah tu dia macam aluminium punya structure. So dia balut yang apa silinder bulat tu dengan kertas timah lah, macam kita nak gilik apa ni, getah ataupun yang awak tengok orang masuk dalam apa tu, yang mesin tebu tau. Okay. So next apa dia buat this guy? Dia ambil satu corong, yang corong tu sampai dekat dia kenakan dengan paku, paku besi panjang lah. Okay. So dia bercakap dengan corong, dalam masa yang sama dia pusing apa kertas timah tu. Okay. Dia bercakap, dia pusing kertas timah. So apa yang berlaku pada ketika tu, ketika dia tengah bercakap, sebab semalam kan saya bagi tahu kita punya sound ni adalah daripada vibration tau. So vibration daripada sound dia tu masuk dalam corong tu sampai getaran tu pada needles tu akan ketuk pada kertas timah tu lah. Sebab kertas timah tu dia tak keras, dia lembut kan. Okay. So bila once dia habis, dia nampak dekat kertas timah tu ada macam kesan paku. Okay. So apa dia buat sekarang ni? Dia ambil kertas timah tu, dia terbalikkan kertas timah tu, dia mainkan semula. Dia pusing balik lah. Dia ambil kertas timah tu, dia terbalikkan kertas timah tu, dia letak kat silinder tu, dia main balik. Bila dia main balik, yang paku tadi terkena yang paku yang apa yang dia titik atas kertas timah tu lah. Bila terkena, dia keluar balik sound tu dekat dalam yang corong tu lah, corong yang sama. Masa tu saya ada baca historical pasal dia orang kata masa dia membuat percubaan tu, there was a few person, dan masa dia reverse balik, dia bagi orang lain dengar apa cakap, semua orang menganggap dia tu adalah seorang apa apa tu apa ke ahli sihir. Dia kata macam mana kau boleh buat benda ni bercakap. Sampai macam tu level dia. Lepas tu barulah dia explain one by one macam mana macam ni. Itulah medium yang untuk dia orang guna untuk record lah. Okay, dia ada satu silinder tu, saya lupa nama dia. Kalau you guys tahu, benda tu masih lagi digunakan pada waktu zaman sekarang ni. Kalau you guys pergi ke kedai-kedai untuk membeli hadiah ke dan sebagainya, you guys perasan tak ada orang jual macam yang musical box tu, yang you guys kena pusing, lepas tu dia akan mainkan benda tu, pusing. Lepas tu ada perempuan yang menari kat atas musical box tu. Perasan tak? Tahu kan? Ah, ah, dekat benda yang bulat tu, you guys nampak ada macam ada benda timbul, benda tu akan lalu lah dekat yang kita punya, dia akan create lah music. Happy birthday ke apa benda ke dan sebagainya, sampailah benda tu habis dia pusing. Macam tu lah sebenarnya dulu sound tu kita record. Okay?
So bila time by time move on, diorang improvise. Saya tak nak cerita pasal lama sangat. Saya terus straight ke kita punya level ni lah. Pada tahun 1930, okay? Tahun 1930, RCA Vector dia telah menghasilkan satu device ataupun satu medium. Medium ni adalah tempat untuk menyimpan lah, okay? Medium ataupun storage system untuk menyimpan lagu yang dikenali sebagai vinyl records. Ini adalah vinyl records. Dalam bahasa Melayu, kita kenali dia sebagai piring hitam. Okay. Di mana piring hitam ni dia adalah rekod yang dululah, mana pada ketika zaman dahulu, siapa yang ada vinyl record ni dan dia punya player, dia adalah kategori-kategori bangsawan lah. Okay, macam kita masa dulu kita dijajah oleh British dahulu, so orang-orang kaya je memang ada benda ni. Sebab zaman-zaman dahulu kita boleh kategorikan untuk melakukan satu aktiviti entertainment untuk berseronok ni hanya orang-orang kaya je boleh. Orang-orang miskin ni jaranglah ada aktiviti-aktiviti yang ada melibatkan muzik dan sebagainya. Okay? Dan untuk memainkan benda ni, dia memerlukan satu mesin. Mesin tu dikenali sebagai gramophone. Okay? Gramophone tu kalau untuk pengetahuan you guys, gramophone. I'm not sure that you guys pernah tengok, tapi I'll show you guys. Which one is clear? Okay, this one. Okay. Nampak tak dekat skrin awak? Okay. Ini adalah dikenali sebagai gramophone. Yang masa yang tadi saya cerita pasal yang kita nak rekod tu, macam ni jugalah dia punya structure asal dia. So orang akan bercakap dekat serobong tu akan rekod, dan bila dia playback balik, serobong tu juga akan keluar balik apa benda yang bunyi itulah. So ini adalah gramophone. Okay. So yang gramophone ni masih lagi ada dijual dekat kedai-kedai antik, memang ada jual dan masih lagi ada orang guna gramophone ni lah. Okay. So gramophone ni satu pada ketika dahulu hanya ada dimiliki oleh bangsawan. Kenapa bangsawan ataupun orang kaya? Sebab benda ni memang sangat-sangat mahal lah. Saya tak tahu mahal dia berapa. Okay. Tapi pada ketika tu benda ni sangat mahal. Okay. Dan hanya orang-orang kaya je boleh ada di sekarang punya mesin untuk diorang gunakan part of diorang punya entertainment punya life lah. Alright. Okay. Alright. Okay. Tapi the biggest problem pada ketika tu, okay, yang di mana satu vinyl record ni, dia besar tau vinyl record ni. Tadi ada gambar dia. Mana gambar dia? Nampak tu? Ini gambar dia. Okay, dia memang besar. Okay, vinyl record ni. So dekat vinyl record ni kalau kita pegang, dia akan rasa macam ada garisan-garisan tau. Sebab memang dia dah buat lah, dia dah record, dia dah buat. Okay. So dia ada macam ada garisan, macam kita ada rasa ada macam ada tekstur. So the problem is it with vinyl records, okay, pada ketika tu satu rekod tu hanya boleh store satu lagu sahaja. Okay, yang sebesar-besar alam tu, sebesar-besar muka tu, satu rekod tu hanya boleh store satu lagu sahaja. Bila dia boleh store satu lagu, so then maybe dia boleh store satu lagu pun because of that pada ketika itu artis-artis ataupun orang panggil sebagai karyawan dan sebagainya, diorang tidaklah buat macam artis sekarang ni. Satu album ada 13 lagu, 12 lagu, 9 lagu. Okay. Pada masa tu dia menghasilkan satu lagu saja. Okay. Dan dia punya saiz yang besar tu menyebabkan dia adalah menjadi satu problematik lah untuk orang nak bawa pergi mana-mana. Okay. Dan tadi awak tengok yang gramophone tadi pun, because of that thing is so big, okay, dan dia ada dua mekanism. Kita boleh menggunakan pemulas tu, ataupun dia ada yang electrical punya. Zaman dulu ada elektrik. Zaman dulu ada elektrik. Kalau siapa yang biasa tengok cerita P. Ramlee, memang ada. Pada ketika tu memang dah ada benda-benda ni lah. Okay. So zaman P. Ramlee tu memang dah ada elektrik. So dia ada keluarkan electrical punya mesin lah. Okay. So satu problem dia adalah dia besar. Okay. Kedua adalah dia punya mesin tu dia not portable lah. Dia memang orang kata letak atas meja. Juga tak boleh carry, tak boleh bawa pergi luar dan sebagainya. Zaman dulu mana ada extension. Macam zaman kita sekarang ni ada extension. Zaman dulu mana ada power bank. Kalau pakai elektrik pun mana ada power bank. Tak boleh cucuk power bank. So itu problem dia orang lah. Okay. Bila benda ni menjadi problem kepada pengguna, okay, pada ketika tu, so adalah few company yang cuba untuk masuk the same market lah. The same market adalah dia nak buat improvise. Okay, dia nak improve apa benda yang ada. Okay.
So setelah diorang mengkaji, after 30 tahun, the next 30 years, daripada tahun 1930 sampai ke 19 okay, 19 ini yang baru, sorry ini yang gambar tadi, okay. So ini yang version baru. Ini yang digital lah, dah ada digital lah. You guys boleh tengok lah. Yang ni boleh, you guys boleh masukkan lagu you guys dalam ni lah. Tapi dia bukanlah macam ni. Dia jadi macam scratch disk lah. Right, okay. So you guys boleh tengok, okay. So pada tahun 1962, after 30 tahun after 30 tahun diorang dah kaji. Okay. Datanglah satu company dikenali sebagai Philips Company. Philips Company yang awak tengok, company yang buat mentol sekarang ni lah. Yang lampu pada floor awak kat rumah awak tu, Philips tu. So company ni datang dan telah menghasilkan satu medium baru, medium storing medium baru yang dikenali sebagai kaset. Okay. Yang di mana pada ketika tu dia mengubah secara keseluruhan macam mana orang menggunakan ataupun deliver kita punya music lah. Alright, okay. Deliver kita punya music tu bermaksudnya adalah macam mana diorang express diorang punya feel towards the music dan sebagainya. Dengan adanya kaset ni, dengan adanya kaset ni, diorang boleh store dekat dalam kaset ni at least for example like for 11 song up to 12 song, depends on the capacity of that tape lah, okay. Dan sebut pasal tape pula, sebenarnya dia dah tukar daripada instead of the scratch disk yang besar dalam tu, dia dah tukar kaset pada saiz yang lebih kecil. So daripada scratch disk yang besar tu, okay, so sekarang dia tukar pada kaset yang bersaiz kecil. Tak silap saya, kaset awak tu adalah saiz sama dengan telefon awak yang awak pegang sekarang tu lah. Okay, itu adalah saiz. Almost tak adalah sama saiz macam tu. Dia bukan 6.7 something ada. Dia dalam 5 point something lah. Kalau macam siapa yang pakai iPhone atau iPhone 11 ataupun yang telefon-telefon yang besar 5 inci something like that, itu adalah saiz kaset. So bayangkan sebesar-besar scratch disk tu, sampailah ke saiz yang ni, yang dia punya capacity dia dah improve. Dia boleh store berapa 11 ke 12 lagu. Saiz dia lebih kecil dekat situ. Okay. Dan dia menggunakan magnetic tape. Dan magnetic tape ni lah pada ketika tu banyaklah benda-benda yang telah diubah kepada magnetic tape. Seperti yang kita ada kaset. Lepas tu dalam filem pun dia dah tukar kepada magnetic tape juga dan sebagainya. Okay. Alright. Dan untuk menggunakan benda ni, diorang harus ada dia punya player dia tersendiri. So kalau dulu kita ada radio, radio yang sebesar tu, okay, ataupun ada yang kita panggil ni sebagai Walkman. Ada siapa-siapa sini pernah merasa benda ni? Tak ada. Oh, kaset tu apa yang main kat radio lah? Alright. Ingat pusing-pusing pakai screwdriver. Alright, okay. So, sebelum ada Walkman ni kita ada radio sebenarnya, radio yang besar lah, radio yang berskala besar. Radio tu memang saya ada. Okay, zaman kat rumah opa saya lah. Okay, zaman saya pun, masa saya hidup dengan kaset lah. Okay, so ada radio. Jadi mana radio tu yang boleh pulas, yang awak nampak dia punya ada bar warna merah tu yang di jalan tu. Kita cari siaran tu lah, yang ada tarik antena kan. Okay. So itu pun ada boleh main kaset. Sampailah bila dah sampai one point yang Walkman ni adalah untuk portable punya radio lah. Portable punya radio yang di mana ini adalah dulu kita panggil future of music, yang di mana kita boleh portable benda dibawa pergi mana. Dan masa tu pun saya ada satu Walkman ni, dan Walkman ni dia menggunakan bateri AA lah. AA, dan kita boleh play, kita boleh record, saya boleh masukkan kaset dan sebagainya. Macam sekarang ni, kita buat kelas. Dalam masa sama, saya rekod saya punya kelas ni. Saya menggunakan memori dalam komputer saya. Right? Okay? So, kalau macam you guys pun boleh rekod you guys punya apa benda you guys nampak atas skrin you menggunakan telefon you yang sekecil alam tu lah. Okay? So, yang ni, dia boleh jadi recorder dan dia portable. Telefon you portable. Kalau kita rekod guna laptop pun portable. Bezanya sekarang ni kita ada voice dan video. Yang ni pada ketika dulu dia hanya ada voice saja, sound saja. Okay? So inilah yang kita tahulah pada
pada ketika itulah kaset. Memang sangat-sangat lama. Dia memang pada ketika tu saya masih ingat harga kaset boleh mencecah RM24, RM34. Saya ada beli satu kaset Backstreet Boys juga. Saya memang tak kenal Backstreet Boys. Okay. Dia was an early punya boy band. Okay, Backstreet Boys RM24. Memang. Lepas tu bila dah masuk yang zaman-zaman ni barulah di-evolve kepada satu zaman lain lah. Zaman CD. Sebelum ada kaset ni lah. Okay. So, setelah 30 tahun, kaset dikeluarkan. Kaset telah mengubah apa jua yang berlaku pada kita punya scratch disk yang sebesar alam tu lah. Okay. So, saiz lebih kecil, lagu lebih banyak, dan dia, orang kata apa, portable lah. Quite portable lah. Maksudnya, semua orang boleh dapat, semua orang boleh beli, semua orang boleh bawa pergi mana-mana. Okay. Tetapi, there was still a problem. Siapa tahu apa masalah dekat sini? Tentang kaset ni. Jeng jeng jeng. Siapa boleh bagi tahu saya apa masalah dekat kaset ni? Okey, bateri. So selain daripada tu? Terkeluar. Okey, tape dia. Okey, tape dia terkeluar. Okey. Lagi? Okey, sekali rekod tak boleh padam. Okey, lagi? Senang putus. Alright. Okey, apa yang awak sebut tadi adalah betul. Senang putus, kadang-kadang kita main tiba-tiba terkeluar. Ya, Fitri. Kenapa Fitri? Oh, tak apa. Ingat nak bagi apa idea kan? Boleh. Tak salah. Okey. So senang putus. Kadang-kadang kita main dia terkeluar. Lepas tu tadi ada kawan bagi tahu dah rekod sekali dah tak boleh padam. Dia sebenarnya boleh. Dia memang tak boleh padam tapi kita boleh overlap. Tapi bila kita overlap dia akan jadi tak sedap lah sebab macam kita dah double, kita dah tulis double atas kita punya kaset tu dan sebagainya. Alright, okay. So itu memang problematik lah. Okay, problematik. Yang di mana apabila kita dah simpan satu-satu lagu, kita nak dengar banyak kali. So kita main lah muzik tu. Main banyak kali. Bila dia main terlampau banyak kali, terlalu lama, dia akan menyebabkan kita punya magnetic, bukan magnetic tape tu. Magnetic tape tu okay. Cuma tape tu sebenarnya dekat dalam kita punya player, dekat atas player kita ni, kalau tak tahu lah awak pernah discover tak pernah discover, dalam kita punya player tu dia ada playhead tau. Playhead tu adalah satu permukaan yang memang licin. Playhead tu lah yang akan menerima getaran. Dia bukan ada baca digital, tak baca digital. Dia menerima getaran. Dekat tape tu tadi, dia dah ada macam apa info yang disimpan tu. So bila kita masukkan tape dalam kita punya player tu, yang magnetic tape tu akan berada pada playhead tu. Dia akan berjalan pada atas playhead tu lah. So dia akan bergeser. So bila bergeser lama-lama awak duduk main. Suka lagu tu, awak tekan rewind, awak main balik. Tekan rewind, main balik. So lama-lama dia menyebabkan kita punya tape tu panas dan boleh terputus. Okay, itu problematik dia. Tapi walaupun terputus, ada juga yang awak tahu lah, orang-orang kita kan kreatif. Dia orang letak cellophane tape balik. Boleh main balik, tak ada masalah. Tapi dia dah tak sesedap dahululah. Okay. So because of that problem, dalam masa yang sama, the other company juga do some research, diorang buat invention, try to cuba, sampailah one point tu terciptanya lah mini disc. Sebelum disc terciptalah mini disc pada 30 tahun seterusnya. Okay, tahun 1930 RCA Victor menghasilkan bilion record. Lepas tu tahun 1962 Philip Company menghasilkan kaset, dan pada tahun 1993, 3 tahun kemudiannya, Sony menghasilkan mini disc. Yang masa ni lah yang diorang dah start panggil digital. Digital kenapa? Benda tu telah dimasukkan dalam komputer dan store kat dalam CD. Pada ketika itulah banyak perubahan yang berlaku dalam kita punya dunia digital ni. So ada CD, mini disc, dia start dengan mini disc. Lepas tu ada CD player, dan dulu kita panggil Walkman. So bila ada CD, dia panggil sebagai Discman. So apa beza CD dengan kaset ni? CD dia tak menggunakan magnetic tape. Satu. Okay, so save situ. CD boleh store lebih banyak lagu sebab dia pakai data. Lagi besar permukaan CD tu,
lagi banyak data kita boleh store kat dalam tu lah, data digital secara digital. So apa yang dia buat kat sini, kalau tengok dia boleh store lebih, for example dalam 16 ke 17 lagu, bergantung pada length of the lagu itself lah. Sebab dia ada 140 MB, ni adalah untuk yang mini disc lah. Kalau kita pakai CD besar tu, itu ada story yang lain lah. Okay. Dan masa ni Sony cuba nak penetrate the market. Dia nak control of the market untuk kita punya sound lah. Control the market of kita punya sound, sebab dia kata okay, Philip dah buat, RCA Victor dah buat, okay, aku nak buat dalam bentuk digital. That's why kalau tengok Sony punya barang, kebanyakannya more on kepada Sony punya music. Sony music. Dalam dia punya telefon pun, dia punya music player pun, dia punya sound dia lebih bagus. Nampak lebih sedap untuk kita dengar. Alright, okay. So Sony masuk pada tahun 1993, tetapi menjadi satu, orang kata apa, it's not a bad idea. Menjadi satu yang tahun yang tidak bertahan lama kepada Sony. Kenapa dia tahun tidak bertahan lama kepada Sony? Kerana pada ketika tu, the next 7 years, the next 7 years, there was something brand new coming in. Ini adalah Sony punya yang mini disc punya player tu lah. Memang kat sini, kat Malaysia memang tak masuk benda ni. Okay, saya masih ingat this one is I think early 1993, 1994, something like that. Benda ni masuk dekat dalam Malaysia lah. Tapi dia tak banyak sangat. Dan because of it, because dia punya tu lebih mahal, dan dia punya tak banyak company yang masihkan CD tu untuk dijadikan diorang punya medium untuk orang belilah. Alright, okay. Okay, seperti mana yang saya beritahu tadi, Sony ni tak bertahan lama. Dia stay pada tahun 1993, because after that, this thing coming up. Kita ada MP3 player. Okay, tak silap saya, dia masuk pada early 2000. 1993, early 2000, MP3 player telah masuk ke dalam dunia ni dan mendominasi most likely every single each music player pada ketika itulah. Alright, okay. So kalau tahulah MP3 player ni, function dia adalah untuk memainkan music dalam MP3, dalam file yang .mp3. Okay. So yang di mana dalam MP3 player ni, dia punya MP3 tu maksud kita ada 3 layer punya audio. That's why dia MP3. Motion picture MP3. Motion picture betul lah, nampak? Motion picture expert group. Okay. Audio punya layer ada 3 kat situ. Okay. Alright. So dekat situ diorang buat satu sistem yang di mana bila file tu dimasukkan, dia tak ada compression. Data yang kita dengar tu adalah pure sound yang direkod dalam studio, dibawa masuk kat dalam ni. And then the most importantly, MP3 player ketika tu mendominasi dunia music dan dunia storing system, because of dia cater most of the biggest problem yang ada pada previous punya storing system. Satu, dia bersaiz kecil, lebih kecil daripada kita punya kaset tadi. Kaset kan kecil, lebih kecil. Kadang-kadang ada yang besar ni juga. MP3 player tu dia besar ni je. Nampak ni? Ini saya punya remote. So MP3 player tu besar. Dia sebenarnya tak ada besar ni, tapi macam separuh lah. Separuh ni, macam ni je. Kalau siapa you tengok ni, you mesti ingat. Saya rasa-rasanya saya tengah pegang apa. There was an MP3 player macam saya tengah pegang sekarang ni. Pada ketika dulu. Saya tak tahu. Dia tak lahir kot lagi waktu tu kot. Alright, okay. So MP3 player tu dia besar ni je sebenarnya. Very small. Very small. Macam ni je size dia. Okay. Satu, dia mendominasi sound, size. Okay. Yang kedua, dia mendominasi hours. Macam tadi Walkman tadi, dia boleh cater dalam, for example, 7 hours, 6 hours. Datang yang MP3 player ni, dia boleh mendominasi up to 12 hours. 12 jam. Single battery 12 jam. Okay. Itu yang orang kata apa, lagi lama lah. Okay. And the next thing is, kita boleh record dan kita boleh padam. Benda yang kita tak nak, kita boleh padam. Kita boleh masuk lagu lain. Kita boleh record, kita boleh masuk lagu lain. Kita tak nak, kita buang, kita masuk lagu lain. Itu yang orang nak sebenarnya. Dia adalah portability dan easiness untuk kita nak guna benda dia. Okay. So masa tu memang MP3 player memang boom. Memang boom. Bukan nak kata dekat Malaysia, throughout over the world memang sangat-sangat boom pada ketika itu. Dan pada ketika tu jugalah
Apple telah memperkenalkan dia punya own MP3 player. Masa tu semua orang tak kenal Apple lah. Sebab masa tu Apple not that as boom. Diorang baru nak start up naik dan sebagainya. Okay. So Apple memperkenalkan diorang punya MP3 player iaitu dikenali sebagai iPod. Okay. So kalau you guys tak pernah tahu kan iPod tu apa kan? Okay. So iPod lah telah masuk dalam market. Masa tu ada macam-macam lah. Saya ada yang macam pen drive punya version tu. Ada tak gambar kat sini? Nampak tak gambar yang first tu? Saya ada gambar yang first tu. Saya masih ingat. Saya belilah masa saya belajar dulu. Dia ada jual. Masa first dia orang hit market lah. Pergi beli. Alright, okay. Dan harga yang saya beli tu adalah dalam 200 ke 300 lebih. Dalam masa tu dia punya space dia ada 128 MB. Paling besar 128 MB. Dia punya file yang ada dalam, dia punya capacity yang ada dalam tu. Sekarang ni saya nak tanya awak, kalau saya bagi awak 128 MB, apa yang awak boleh simpan dalam tu? Saya nak tanya. Awak rasa-rasa lah, 128 MB, apa awak boleh simpan? MB tau, bukan GB tau. MB, megabyte. Bukan gigabyte. Di MB saja, 128 MB. Awak nak simpan. Saya boleh simpan saya punya assignment, saya boleh simpan saya punya paperwork, semua kat dalam tu pada ketika tu. Ini kira maksudnya portable lah. Sebab dulu USB memang dah ada. So beli ni portable lah, gila. Masa tu memang gila, orang kata apa? Gila paling heaven. Aku ada 128 MB. Masa tu kan. So sebab lagu pada ketika zaman saya, lagu kita orang tak ada high definition punya lagu. High definition punya lagu, kalau awak dengar lagu-lagu lama memang barai dia boleh bunyi tau. Lagu baru sekarang ni kita boleh dengar the left side bunyi macam mana, the right side bunyi macam mana. Kadang-kadang kita boleh dengar depth setiap satu instrumen yang main tu ada dia punya depth dia. Yang ni dengar depth dalam sikit, yang ni dengar keluar sikit. Zaman dulu lagu semua flat sahaja. Okay? Dan satu lagu kita orang dalam 1 MB, 1.2 MB, video pun paling-paling besar 13 MB, 20 MB video video kita punya file video dulu. Dulu kalau zaman-zaman dulu pun kita orang tengok kat movie macam awak tengok cerita awak punya drama sekarang ni. Drama kita orang dulu file yang paling besar adalah 300 MB untuk satu drama. File yang paling besar 300 MB. Sekarang ni awak punya satu drama awak berapa? 700, 800, 1 gig, 2 gig. Pada ketika itulah. Alright, okay. So pada masa yang sama juga Apple telah memperkenalkan diorang punya iPod. Okay, iPod yang untuk mendominasi dunia MP3 lah. Dan pada ketika itu Apple telah diberi pengiktirafan sebagai the best MP3 player. Okay, pada ketika itu. Dan setiap tahun the others company lah try untuk nak catch up dengan Apple. Buat sebab Apple keep continue improvise. Okay, so apa dia orang buat dan sampai sekarang ni there was no other company yang boleh beat Apple untuk mendominasi market untuk the best MP3 player. Sekarang ni MP3 player punya title the best MP3 player of all time masih lagi dipegang oleh Apple iPod. That's why sekarang ni masih lagi Apple jual iPod. Okay. Tapi saya rasalah pada pendapat saya tak ada dah antara awak di kalangan awak ni yang ada MP3 player sekarang ni. Betul tak? Ada tak siapa-siapa yang masih lagi ada pakai MP3 player? Saya pakai MP3 player saya ada. Ada tak? Siapa yang ada pakai MP3 player sekarang ni? Nowadays. Ada? Tak ada Tapi pernah pakai lah kan? Pernah pakai lah, pernah ada lah. Okay? Kenapa benda tu tak ada ataupun kenapa dah benda ni tak ada? Sebab satu, masa diorang membuat transition antara penggunaan smartphone ni, daripada normal phone kita dah boleh masuk lagu dalam tu. So instead you have two devices, you nak carry on the same time. So dia kata why don't you just carry one devices? Okay, yang dalam phone kita ada sound, dalam phone kita ada kita punya phone book and everything so on lah.
So now the MP3 is orang kata apa, is less lah people gonna use. Okay, sampai lah one point dia kata ada orang kata MP3 player akan mati. Possibility tu memang akan ada. Dia akan same goes to yang kita punya film kamera. Dia mungkin akan mati. There was a few things lah. Macam for example disket is almost die. Dah tak ada orang pakai. Tapi kalau masih lagi ada orang pakai, dia tak boleh kata mati. Okay. Tapi there was a few things yang dia declare memang matilah. Dah tak ada orang pakai. Okay. So macam for example, MP3 player masih lagi ada jual. You guys pergi kat shopping mall, you guys boleh tengok ada lagi MP3 player. You guys pergi kat Shopee pun masih lagi ada orang jual MP3 player. Okay, even though Apple pun masih lagi keluarkan dia punya MP3 player. Okay, tapi nowadays dah very less people yang menggunakan MP3 player because of kita dah ada smartphone. Okay, first. And the second thing that kita dah ada apps yang boleh menghasilkan lagu lebih daripada apa MP3 player boleh buatlah. Okay, so apa yang berlaku pada dunia digital sekarang ni, okay, macam for example yang zaman you sekarang ni, yang you guys menggunakan apps untuk mendengar lagu you guys ada Spotify, you guys ada Joox, lagi you guys ada apa? Saya tahu dua tu je, Spotify dengan Joox. Siapa yang pakai Apple Music, you guys akan dapat Apple Music lah. Tapi saya tahu tak silap saya, orang banyak pakai Spotify dengan Joox, betul? Ada tak lagi services yang lain yang saya tak tahu? Okay, YouTube Music, alright. Okay, YouTube Music dan sebagainya. Okay, 3 lah kita ambil yang the most common. Spotify, Joox dan juga YouTube Music. Okay, these 3 services, okay, apa yang membezakan dia dengan kita punya MP3 player tadi, yang jadi lebih baik adalah di mana MP3 player, every single each time you guys dah masukkan lagu, bila ada lagu baru keluar, you guys kena connectkan you guys punya MP3 player dengan wire, cucukkan dekat dalam you guys punya PC, transferkan lagu dalam tu, baru you guys boleh listen. You nampak tak dia punya step? Dengan adanya Joox ni, dia akan continuous real time update. Oh, ada lagu baru, pop, you guys terus boleh dengar. Ada lagu baru, pop, you guys terus boleh dengar. You guys tak payah pun nak ambil wire, cucuk, minta babe, aku nak lagu ni. Tak ada dah. Dia terus akan keluar. Okay. And the second thing, you guys boleh ada a million of song dekat dalam you guys punya apps. Dan you guys boleh create a multi punya kita panggil playlist. Oh, aku nak dengar lagu. Oh, ni lagu untuk aku tengah study. Ini lagu aku tengah buat kerja. Ini lagu aku tengah kenduri. So, kita boleh pilih. Dan kita boleh spesifikkan what kind of song, what kind of artist, what kind of genre kita nak dengar. Berbandingkan dengan MP3 tadi. So, much more features yang telah dimasukkan dalam you guys punya Spotify dan sebagainya. But, there was a catch. Siapa tahu apa masalah dia kat situ? Bila saya cakap there was a catch. Siapa tahu? You guys guna Spotify, you guys guna Joox, dan you guys guna YouTube Music. There was a catch. Siapa tahu? What is the bigger catch dalam penggunaan kita punya apps berbanding dengan MP3 player? Anyone? Iklan, okay. Selain daripada tu? Internet, okay. Selain daripada tu? Langganan, okay. Subscription, okay. Lain daripada tu? Ada lagi? Okay, alright. Okay, kita ambil 3 tadi. Tadi dia cakap iklan. Okay, betul. Yes. Setiap satu music tu akan ada setiap satu you guys punya services tu akan ada iklan. Okay. Lepas tu internet. Okay. Dan langganan. Okay. The most catch thing yang you guys kena beware adalah internet. Tak ada internet, apa orang cakap apa? Pisang lah you guys. You guys bayarlah yang you guys punya tu macam mana tiap-tiap bulan. Tak ada internet, there was no point. You guys memang tak boleh dengar langsung, kosong, zero dekat situ. Okay. So nowadays the biggest problem adalah internet. So you guys kena ada internet services. Sekarang ni kalau you guys nampak lah, internet yang akan mendominasi semua. Semua yang kita pakai nowadays is
Internet. Without internet, you guys memang akan pisang lah. That's why bila kita kata benda tu internet tu there was a problem, benda ni lah yang lama ni lah yang akan kita back balik. MP3 player, cassette dan sebagainya. Alright, okay. Dan the second one, di subscription lah. Saya tak tahu harga berapa. Ada sini yang subscribe Spotify tak? Boleh share tak berapa price dia every month you pay? Anyone? Tak kisahlah Spotify ke, Joox ke, ataupun apa YouTube Premium ke. Boleh share tak how much you guys pay every month? Boleh saya tahu? Kokok lah dia. Tak langgan. Maksudnya you guys dengar yang tu sanggup lah dengan iklan pun iklan lah. Janji aku. Oh, ada yang crack? Tapi itu untuk Android lah. Oh, okay. Minta maaf. Saya iOS. Memang tak ada crack punya version. Oh, kalau crack punya version, maksudnya kita tak payah bayar dia punya subscription lah. Kita boleh dengar macam biasa lah. Tak ada iklan. Lepas tu? Oh, tak ada. Right. Okay. Ada tak lain yang ni Koko ada kawan-kawan awak ni yang melanggan? Ada tak? Siapa-siapa sini yang melanggan? Spotify ke ataupun Joox? Dulu saya dapat awal tu. Masa saya register dengan Celcom. Celcom ada bagi free. 3 bulan ke? 3 bulan ke benda? Saya lupa lah. So, okay lah dengar. Tak ada iklan kan? Cuma, lepas tu dah tu, start dia dah minta subscribe. Saya tak subscribe lah. Saya dengar lah. Tapi ada iklan lah. Dan kadang-kadang bila saya nak tekan lagu yang saya nak play tu, dia akan keluar dia punya iklan dulu. Bla 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 bla. Lepas tu baru dia main lagu kan? Saya tak boleh nak direct pick lah. Dia akan random play lagu apa yang saya nak kan. So, agak bugging jugalah untuk yang kita ni nak dengar that kind of punya song kan. Okay. Tapi that is the future sekarang ni. People are now listening to kita panggil sebagai digital services yang memprovide you lebih much more convenience untuk you guys select you guys punya song, untuk you guys dengar you guys punya favorite artist, untuk you create you guys punya own music player and so on. That is the future yang ada. Dan you guys jangan terkejut, lepas ni dia akan jadi lebih advance daripada apa yang ada sekarang ni lah. Kita bermain kita punya music menggunakan kita punya phone. So nowadays saya tak tahu you guys dah pernah ada benda ni ke tak ada benda ni. Okay. Kita dah ada this service yang kita panggil sebagai home service. Kalau Apple kita panggil HomeKit. Kalau Google saya panggil Google Home ke apa dia. In which diorang punya home speaker. Okay. So home speaker ni dia punya level dia adalah di mana every single part of the house yang you guys pergi, dekat mana you letak you punya speaker tu, dekat situlah music you akan bermain. Maksudnya your music will follow you. You dekat atas, you tengah tidur, dekat dalam bilik you ada speaker. So you main dia punya music. So you wake up in the early morning, you main you punya favorite music. Lepas tu you dah mandi-mandi, you turun bawah. You turun bawah, speaker atas automatically akan tutup. Speaker bawah pula akan menyala, dia akan continue apa yang you main. Lepas tu sekarang ni dalam kereta kita pun dah ada yang boleh connect dengan Android ataupun iOS. You masuk dalam kereta you akan continue music yang you main tadi. Itu yang kita boleh dapat lah. The next future music apa akan jadi nanti. Alright, okay. So ini adalah 4 jenis medium yang perubahan yang berlaku daripada tahun 1930 hinggalah kepada 1993. Yang di mana kalau kita tengok kat sini, yang dimulakan dengan yang ni Vinja Record 1930 oleh RCA Vector. Okay. Lepas tu di-upgrade oleh Philips Company pada 1962 menghasilkan kaset yang itu menggunakan analog magnetic tape. Okay. Lepas tu pada 1993 Sony cuba masuk main dalam market yang sama tapi tak tahan lama kerana pada tahun 2000 MP3 player telah masuklah untuk mendominasi dunia music dengan medium yang lebih bagus, saiz yang lebih kecil, bateri yang tahan lebih lama. Alright, okay. So far okay, boleh faham sedikit tentang histori kita lah, tentang kita punya audio. So at least you guys tahulah sebenarnya bukan kita terus start macam ni, kita sebenarnya dah ada sebelum ni dah ada dia akan punya player yang you guys maybe tak pernah tengok lah dan tak pernah pegang. Alright, semua okay, boleh? Boleh. Alright, okay. Kita go lagi sikit je. Okay, lagi sikit je. Okay. So kat sini you guys akan tengok a few audio format yang you guys kena faham. Ini sangat-sangat penting ya. Kenapa saya cakap sangat-sangat penting? Sebab nanti you guys, kalau you guys tak faham audio format nanti, you guys maybe akan confused whenever bila kita nak export kita punya file kita dan sebagainya.
So there was a lot of format punya untuk kita punya sound, tapi saya select the best 5 ataupun the top 5 yang memang ada dalam kita punya industri yang kita selalu pakai. Okay, the first one adalah AIFF, okay, Audio Interchanging File Format, yang di mana file ni dicipta oleh Apple pada tahun 1998, yang di mana selalunya kalau bila kita buka software, bila kita nak save sound, Apple akan bagi option AIFF. Okay, selalunya digunakan dalam sistem Apple lah. Okay, alright, yang kedua kita ada AAC, okay, Advanced Audio Coding, okay, yang dikeluarkan pada tahun 1997, yang dia menjadi biggest punya successful untuk MP3 player lah, okay, ataupun MP3. Okay, selalunya dekat sini AAC ni selalu digunakan untuk kita punya mobile devices, untuk you guys punya ringtone, PlayStation, device-device yang kecil-kecil yang memerlukan very small size tapi a good quality punya lah. Macam dulu kita ada Nintendo, Sega dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita ada MP3 player. The most common lah MP3 player kita akan tahu Okay. Very lossy punya audio data compression. Diriliskan pada tahun 1994. Dia jadi the number one hit. Sebab apa? Dia punya smaller size. Okay. Smaller size maksudnya kita boleh hantar pada ketika tu, tahun 1994 tu, kita boleh hantar menggunakan email sahaja lagu. Yang pada masa ketika tu lah yang memang a bigger hits adalah di mana masalah copyright. Ataupun masalah kita panggil cetak rompak lah. Sebab orang daripada luar negara boleh email saya lagu tu je. Very simple as that. Okay. Sebab orang banyak menggunakan transmission, transmit. Okay, that's why sekarang ni dah tak ada orang ada file-file lagu. Awak nak, okay, buka Joox, nak buka Spotify. Dah tak ada dah. Kau email lagu-lagu tu. Macam mana aku nak cari lagu tu? Memang tak ada. Selalu dia buat macam tu lah. Okay. So, lepas tu lagi dua ni adalah WAV, Waveform Audio File Format. Yang mana yang ni dia menggunakan dalam Windows punya komputer. Okay, dihasilkan oleh Windows yang dia mempunyai 16 bit punya sistem, dan dia pakai dua channel, stereo channel, dan satu lagi adalah WMA, Window Media Audio, okay, yang di mana di develop oleh Microsoft lah. Okay, yang ni dia untuk digunakan dalam dia orang punya sistem juga untuk apply compression range of a low bit punya rates. So ada 5. Kita ada AIFF oleh Apple, okay, Audio Interchange File Format. Lepas tu kita ada Advanced Audio Coding, AAC, dan juga MP3 player. Lepas tu kita ada WAV dan kita ada WMA. So the most common yang selalu kalau ada dalam software adalah yang ni, AIFF, AAC dan juga MP3. Kalau kita buka kat Windows, awak akan dapat WAV. So dia ada dua tu lah. Okay. Tengok mana satu yang dia orang nak deliver. Tapi ni adalah the most common 5 yang memang akan ada lah. Tapi yang the most kita guna adalah MP3. Selalunya bila kita nak save, kita akan save MP3 sebab MP3 ni dia adalah multi-platform. Kita save MP3, kita boleh buka kat Apple. Kita save MP3, kita boleh buka kat Windows juga. So tak menjadi masalah kat situ. Alright, okay. Okay, so habis tentang kita punya history of kita punya sound. Yang semalam kita tengok oscillation dan juga vibration tu. Ini ada sedikit gambar, period, crest dan juga valley. Okay, lepas tu hari ni kita masuk sedikit tentang kita punya medium of kita punya audio storing system. Yang kita ada vinyl record, kita ada cassette, kita ada mini disc dan kita ada MP3 player. Alright, okay. Right, okay, boleh? Boleh? Semua okay, boleh? Boleh tahan lagi? Boleh tahan lagi ni? Boleh tahan lagi? Okay. Alright, okay. So, after this, kita akan start dengan kita punya band lab. So, you guys go break for 15 minutes. So, dalam 5 minit, 12.10, kita masuk balik. Boleh? Alright, okay. Belum.
Ini kena buat sendiri. Kena cari bahan-bahan banyak tau. Ini bahannya banyak. Ini ada 2. Banyak. Tadi.
Bila orang tembak tak ada dah kena dia. Kenapa kita mereka dia punya tu kan? Kenapa dia boleh pusing-pusing? Ya kan memang boleh pusing-pusing. Sebab dia nak bagi orang kalah. Alright, okay, boleh kita continue? Ke ada nak sambung rehat lagi? Boleh Alright, okay. So, boleh buka awak punya BandLab. BandLab. Okay. Boleh buka punya BandLab. Boleh login. Right, okay. Kita pergi dekat sini dulu. Semua orang masuk yang page ni dulu Okay dah? Dah Alright, okay. So, bila kita dah masuk BandLab, okay, kita dah masuk page kita ni. Saya nak you guys pergi dekat sini dekat kita punya projek sebelah kiri ni. Nampak ada you guys punya profile, bawah tu ada projek, okay. So, hari tu kita dah save minggu lepas, 14 hari bulan, kita dah save yang kita punya first sound tu. Saya nak you guys klik dekat situ. Nanti dia akan bawa you pergi dekat yang sini lah. Okay, satu page baru. Lepas tu saya nak you guys tekan pada mix editor. Okay. Dah masuk page baru ni, tekan pada mix editor. Mix editor ni dia akan buka balik kita punya working file lah. So, kita akan masuk balik dekat kita punya projek. Okay. Dia akan load balik dekat mana yang kita left hari tu lah. Alright, okay. Right, okay. Semua dah ada? Semua dah masuk ke sini? Alright. Ada yang siapa-siapa terlepas tak? Tak faham ke? Ataupun tertinggal ke? Tak tahu ke? Ada tak? Awak tersekat kat mana? Siapa tadi yang cakap yang tertinggal tadi? Ya, kenapa? Apa problem awak? Okay. Saya yang pakai phone tu nanti awak akan dapat different interface tau. Tak sama macam yang ni tau. Dia akan lain sikit. Tadi siapa yang tadi tertinggal tadi tu? Siapa tadi yang tertinggal? Ada tak tanya? Saya tanya yang tertinggal tu. Ada yang tertinggal? Boleh tak? Boleh tak? Right, semua okay boleh Alright, okay. So, minggu lepas saya dah tunjuk awak macam mana kita nak tengok yang kita punya, kita nak create kita punya track. Okay. Lepas tu minggu lepas juga saya dah tunjuk dekat bawah ni kita ada kita punya, apa yang kita punya keyboard, drum dan sebagainya lah. Untuk kita nak setkan untuk kita punya play. Okay. So, minggu lepas juga saya dah ajar awak macam mana untuk kita nak buat kita punya recording. Betul? Right, okay. Kita tekan, lepas tu kita buat kita punya record dan sebagainya lah. Okay. Alright. Okay. So, apa kita buat minggu ni adalah kita nak tengok macam mana kita boleh adjust balik kita punya sound dan sebagainya. Tapi sebelum kita continue untuk buat tu, just untuk for recap,
Saya nak you guys delete semua track yang ada dekat sini. Yang kalau siapa dah ada track ni, okay, delete dulu track awak tu, biar kosong. Lepas tu track yang kedua ni pun awak pergi kat sorry. Yang track kedua ni pun awak pergi kat triple dot ni, tekan, lepas tu you guys tekan delete juga track. Tinggalkan satu sahaja. Tinggalkan satu track sahaja. Satu track yang kosong. Itu sebab mobile dia lain sikit dia punya interface. Sebab saya tak ajar mobile. Saya soal nanti korang awak tak faham mobile punya sistem ni. Alright, okay. Tapi mobile dia basically awak akan dapat track je, awak takkan ada dia punya control semua tu tak ada kan? Macam tak ada kan? Sebab dia sebenarnya yang kalau yang track tu awak kena pergi kat page sebelah kiri. Awak kena return back balik, nanti awak akan dapat ada dia punya track tu. Itu sebab saya kata mobile dia lain sikit. Saya ajar awak menggunakan desktop dulu supaya awak dah faham desktop, nanti baru awak akan faham macam mana nak menggunakan mobile. Kalau awal-awal nak menggunakan mobile dia agak susah jugalah sebab nak samakan dengan yang desktop punya version. Alright, okay? Tapi tak apa, follow up je. Siapa yang menggunakan mobile tu follow up. Tapi make sure nanti once you guys dah dapat balik you guys punya laptop ke dan sebagainya, you guys kena try to do balik dalam you guys punya laptop. Alright? Okay? Ada. Alright, okay. So semua dah ada ni track satu track, lepas tu kosong dekat sini. Semua dah ada Okay, lepas tu dah ada ke satu track kosong. Okay, pergi dekat yang track ni, pergi tengok dekat bawah, belah kiri bawah ada 3 button di situ. Kita ada instrument, kita ada effects dan kita ada MIDI editor. Saya nak you guys tekan instrument, nanti dia keluar balik lah you guys punya piano tu dan sebagainya. Alright. Okay, kejap. You guys buat dulu. Ya, betul. Alright, okay, thank you. 6227. Thank you. Okay dah. Semua dah keluar yang you guys punya instrumen tu? Alright. Okay. So, apa saya nak you guys buat sekarang ni adalah saya nak you guys pilih satu instrumen. Okay. Saya nak you guys pilih satu instrumen. Tak kisahlah. You guys nak ambil drum ke, you guys nak ambil piano ke dan sebagainya. Okay. So, saya nak you guys buat satu simple punya notes. Okay. Simple punya notes, tak payah panjang-panjang. Okay, kita buat simple je. Sebab lepas ni saya nak ajar macam mana kita nak potong dan sebagainya. Okay, saya tunjuk dulu sampel Okay. Saya kata for example sekarang ni saya berada di grand piano. Okay. Okay, saya tak apalah, saya maintain pada grand piano. Sekejap. Okay, saya maintain pada grand piano. So, saya ada di grand piano. So, saya tekan record dekat sini. Dan saya main saya punya grand piano. Okay, so dan saya tekan habis. So, saya dah ada saya punya notes dekat sini. Alright, okay. So, apa saya nak you guys buat sekarang ni, you guys ambil instrumen you guys buat you guys punya own recording. Okay, boleh? Saya bagi dalam masa 5 minit, boleh? Simple je, tak payah advance sangat. Simple, janji ada notes je. Boleh, okay, buat dulu. Ya. Instrumen tak keluar bunyi. Instrumen tak keluar bunyi. Kejap
Awak yang piano ni ada? Gambar piano ni ada? Tapi bila awak tekan apa-apa dekat bukan tekan kat keyboard. Tekan tak keluar bunyi Okey, kejap. Tak keluar bunyi. So dia ada berkaitan dengan awak punya ni. Yang volume yang dekat belah kanan ni betul tak? Okey. Kejap Dia sepatutnya ada keluar bunyi. Pelik jugalah. Saya try tengok Yang lain tu boleh buat dulu. Sementara saya settlekan kawan awak yang tak ada bunyi ni. Tak ada dekat sini. Cuba tengok kat sini. Ke track awak ni awak mute? Okay, alright. Okay? Alright, sama. Yang lain okay? Semua okay? Alright, okay. Buat dulu. Ya. Ya. Apa dia? Apa yang boleh, apa yang tak boleh? Apa yang tak boleh? Tak boleh tekan ke? Apa yang tak boleh tekan ke apa? Okey, maksudnya ada yang boleh tekan, ada yang tak boleh tekan. Dia tak boleh tekan, tak ada bunyi. Dia tak ada bunyi ke? Okey, so betul, internet slow. Masih baru nak cakap. Dia sebab kita buat atas web base. So bila buat atas web base, sekarang ni awak tengah Google Meet dengan saya. Bila awak tengah Google Meet dengan saya, dia berkemungkinan akan ada efek lah. Macam saya tadi saya main, sebenarnya saya punya music pun delay sebenarnya. Dia sebenarnya tak boleh buat. Saya Google Meet dengan awak, saya buka ni, dalam masa sama saya buat screen recording. Memang delay. Okay. So, kalau yang mana ada bunyi, tekan dari bunyi, maksudnya bunyi tu ada. Cuma dia akan delay lah. Dia based on pada internet connection juga. Tapi kalau kita off nanti, bila habis kelas nanti, bila awak off, awak punya Google Meet, memang fokuskan pada awak punya ni, insyaAllah takkan ada masalah. Alright, yang penting dia ada bunyi je dulu. Okay? Boleh tak ni? Tadi siapa tanya saya tadi? Boleh? Dah hilang terus lah ni. Okay, alright. Okay, alright. Memang internet slow sikit kan. Cuba je, try je. Yang mana boleh je. Saya tak suruh, saya tak adalah sampai awak nak kena buat lagu lagi, belum lagi. Kita just nak try dulu. Nanti dah okey tu nanti baru saya akan bagi awak task untuk buat lagu ke dan sebagainya. Alright? Okay? Simple je guys tak payah ni, nanti lepas habis kelas nanti you guys boleh try sendiri. Simple je dulu, kita buat simple je. Nanti lepas ni you guys boleh try dengan lebih advance lah. Ya. Kenapa? Instrumen yang bawah ni Nak bagi dia kecil macam saya sebab Windows ni tak boleh tarik. Sepatutnya boleh tarik. Sekejap. Sekarang ni apa yang awak nak besar? Track ni besar Ke instrumen tu awak nak besarkan? Instrumen tu nak kecilkan? Saya rasa instrumen tu tak boleh kecil kot. Sebab dia tak boleh nampak. Windows ni tak boleh tarik. Cuma yang kalau awak tak nampak awak punya tu, awak boleh besarkan awak punya ni. Kalau awak naik ke atas, dekat belah kanan tu, awak akan ada nampak ada button magnet. Lepas tu, button kita punya magnifying glass tu, zoom up dengan zoom in. So, awak boleh zoom in kan, supaya besarkan awak punya tu, ataupun awak zoom out untuk kecilkan. Ikut kesesuaian.
Sebab dia bergantung pada skrin komputer awak juga sebenarnya. Boleh? Kalau tak boleh juga sebab kita menggunakan web browser, so awak boleh pergi dekat atas ni, awak tak nampak saya punya ni. Dekat atas awak punya web browser awak tu, dekat sebelah kiri siapa yang menggunakan Chrome lah. Okey. Awak ni atas kat web browser awak tengok. Kalau awak tengok kat sebelah kanan tu, awak nampak ada triple dot ataupun awak pergi kat setting awak tu, dekat kita punya website tu kita boleh besarkan, kita boleh tekan zoom atau kita boleh tekan negatif. Dekat situ awak boleh besarkan. Maksudnya kita besarkan view kita punya web tu lah, web view tu. Alright, okay? Boleh tak? Okay, alright. Okay. Dah ada? Semua dah ada? Semua dah ada notes lah? Dah ada dah main? Dah ya? Okay, alright. Okay, clear. Ada yang tak ada lagi? Semua dah ada clear? Alright, okay. So, sekarang ni kita dah ada satu track. Okay, bila kita dah satu track, okay, so sekarang ni apa kita nak buat? Okay, kita nak alter kita punya track ni. Okay, saya tahu ada di kalangan kita yang memang tak tahu main muzik. Tambah-tambah lagi piano ni memang kita memang out lah. Okay, so kalau ada yang boleh main tu, Alhamdulillah. Macam saya ni, saya tidak pakar dalam bidang-bidang muzik. Tambah-tambah lagi main piano dan sebagainya. Alright, okay. So, berkemungkinan ada certain point of music yang saya tekan tu key tu adalah tidak cantik ataupun tidak tepat. So apa yang kita nak buat? Okay, katalah for example, you guys dah buat you guys punya recording ni dan you guys play back balik. So bila you guys play back balik, you guys dengar macam teruk gila aku punya bunyi kan. So ada setengah orang apa dia intend untuk buat adalah dia tekan ni balik, dia tekan delete. Bila dia tekan delete, dia buat balik A sampai Z. Dia buat A balik sampai Z. So benda tu akan keep continue buat dan sebagainya. Okey. Sebenarnya dia tak payah buat balik A sampai Z sebenarnya. Dia ada satu lagi cara yang di mana kita boleh alter apa benda yang kita dah mainkan. Okey. Kenapa kita boleh alter? Sebab benda ni kita buat dalam digital punya form. Okey, digital punya form maksudnya setiap satu key tu dia detect dan dia record. Okey. So apa yang saya nak you guys buat adalah klik pada awak punya ni, track awak ni, klik sekali sampai ada keluar round warna putih ni. Kalau dah klik dah ada keluar round warna line up warna putih ni, saya nak you guys double click. Bila you guys double click pada track tu, awak tengok dekat bawah. Bila awak tengok dekat bawah, yang ni awak boleh besarkan ya. Awak tengok dekat bawah, awak akan dapat a full size punya apa benda yang kita dah mainkan tadi. Ada keluar tak? Okay. So, kalau awak perasan, awak tengok pada sebelah kiri ni dia ada bagi tahu kita punya detail-detail lah tentang yang kita dah setkan pada kita punya piano. Dan dekat sebelah sini juga ada kita punya gambar piano, key apa, okay. Dan dekat atas kita punya kertas graf ni yang telah diplotkan dengan apa benda yang awak tekan. Alright, okay. So, lepas tu dekat sini awak akan ada playhead lah. Playhead ni yang warna putih ni, yang satu garisan warna putih menegak ni. Ini you guys boleh ubah. Ini sebenarnya dia mengikut yang atas kita main tu. Alright, okay. So, katalah for example, saya main, tiba-tiba dekat yang saya punya muzik yang ni, saya rasa ini macam pelik lah saya punya muzik ni. So, apa yang saya boleh buat dekat muzik ni, saya boleh klik pada muzik saya tu, okay. Dan saya boleh ubah position dia dekat mana. Saya boleh ubah. So, setiap satu benda ni, kita boleh alter. Setiap satu ni kita boleh alter tanpa kita main semula lagu kita. So, kata macam for example, yang dua depan ni. Yang depan ni, dah cantik. Yang ni dah cantik. Tiba-tiba belakang ni jadi macam pelik. So, yang ni saya boleh alter. Okay, ni saya ke belakangkan sikit. Okay. Sorry. Ni ke depankan sikit. Yang ni pun saya kedepankan sikit.
Yang ni pun saya kedepankan sikit. Okay, something like that. Okay. Yang ni pun saya alter juga, saya kedepankan lagi. Ni pun saya ke depan dan yang ni pun saya ke depan. So dan saya boleh create dia punya the same pattern, dan bila saya playback balik, okay. So dia punya music akan jadi lebih proper. Sebab kita boleh fine tune everything yang kita dah adjust tadi, yang kita dah buat tadi. Okay. Tanpa kita re-record balik. Alright. Okay. So sekarang ni apa saya nak you guys buat? Cuba re-alter balik apa benda yang you guys dah type, supaya music you akan jadi cantik sikit berbanding dengan apa yang you guys dah buat tadi. Boleh? Boleh guys? Okay, cuba try dulu. Kalau siapa ada masalah boleh bagi tahu dengan saya apa bunyi bara? Bukanlah. Bunyi barang. Barang apa? Barang apa? Kamera. Okay, ada siapa ada masalah? Tak boleh nak alter? Okay, boleh? Alright, okay. Sempoi kelas ni. Semua boleh. Kan? Yang tadi yang guna mobile tadi, Adam. Boleh tak Adam?
Saya rasa yang untuk mobile tu sama juga kan. Awak kalau dah buat tu double click je nanti dia akan kita boleh adjust. Tapi lagi senang lah kalau guna mobile sebab you pakai tangan kan. Adjust. Mana Adam tu? Hilang Hilang terus Right. Okay, yang ni semua okay boleh Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay. So sekarang ni katalah for example, saya continue Okay, katalah for example, kita dah settle yang kita punya adjustment ni dan sebagainya lah. Okay. So untuk tutup balik, senang sahaja. You guys boleh double click balik. Okay. Ataupun kalau you guys tak boleh double click, sorry. You guys klik yang pada X dekat sebelah kiri tu. Yang untuk tu lah. Lagi sekali yang ni dekat sebelah kiri ni ada X ni, you guys boleh klik, so dia akan tutup yang kita punya tu. So tinggalkan kita punya track sahaja. Alright. Okay. So settle. Okay, persoalan dia. Sir, kalau Sir tengok dekat saya punya track tu, cuba Sir zoom. Okay, saya zoom awak punya track. Saya zoom. Sir, dekat depan ni ada kosong. So macam mana kita nak buat okay. So kalau perasan, memang depan ni memang ada kosong lah. Okay, yang di mana tak ada music apa-apa. So boleh tak saya nak rapatkan ni ke hujung? Okey, boleh sebenarnya. Sebab bila kita play, kita akan dengar nampak ni. Ini yang kita punya second lah, kita punya timer. Okey. So 2 saat yang pertama tak ada sound. Dia masuk saat ketiga tu baru dia ada sound. So macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh potong kita punya ni dekat bahagian mana yang kita nak lah. Alright. So kata macam for example, saya letak saya punya playhead. Yang warna putih ni, garisan menegak ni kita panggil dia sebagai playhead. Ni dekat mana-mana software editing, audio dengan video, nama dia sama. Nama dia adalah playhead. Okay. So kita letak dekat ujung ni, kita nak potong kat mana, kita boleh juga right click. Saya rasa right click tak boleh sebab ni bukan software. Okay. Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, you guys nampak tak dekat sini ada satu icon dekat sini. Dekat sebelah atas ni ada satu icon cycle ataupun loop. Satu lagi ni adalah icon awak nampak macam ada satu kertas tu dibahagikan dengan 2. Dekat sebelah kiri tu. Ada tak? Okay. So sebelum kita mulakan potongan tu, kita letak dulu dekat mana kita nak potong. Okay. So saya letak kat sini dan saya tekan je dekat sini. So automatically dia akan potong. So dia ada 2. 1, 2. 1, 2. Nampak dia ada 2. Jadi tak? Right. Ada siapa-siapa tak jadi? Apa yang kelabu? Yang potong tu kelabu? Yang ni? Yang ni? Yang klik pada track dulu. Cuba boleh tak? Klik pada track awak ni dulu. Lepas tu baru tekan ni. Boleh tak? Alright. Okay. Dia kena select track dulu. Kalau awak tak select macam sekarang ni, nampak dia tak ada line putih dekat track saya ni. Dia memang kelabu. Kita kena select dulu track kat mana. Saya select yang ni, lepas tu baru dia akan jadi warna putih. Alright. Dia sekarang ni kita belajar satu track tu. Nanti bila awak ada multiple track nanti, awak jangan confuse Nanti tersalah potong track lain pula nanti. Alright. Okay. Okay. So sekarang ada 2. Okay. So this one yang kosong tadi and then this one. So yang ni kita tak nak. So apa kita tak nak, apa kita boleh buat, kita tekan delete je. So bila kita tekan delete, dia automatically akan delete. Dia akan tinggal kawasan kosong dekat sini. Dan saya akan buat satu lagi sebab saya nampak dekat belakang saya ni ada ruang yang kosong juga. So saya nak bagi dia ngam-ngam je. Hujung ni belakang ni pun saya nak potong. So saya klik pada sini, saya tekan yang sini, potong. So dia akan potong yang belakang ni. So yang belakang ni tak perlu saya pakai. So saya akan dapat ngam-ngam je saya punya sound saya dekat sini. Alright. Okay. Jadi? Alright. Okay, boleh Ada siapa-siapa tak jadi tak yang untuk potong tu? Jadi Okay. Cantik. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay. So kalau awak perasan, kalau awak tengok dekat saya punya skrin ni, awak nampak dekat sini ada ruang yang kosong. Okay. Secara logik ni lah. Kalau ruang kosong, kalau kita buang yang depan tu. Boleh tak saya nak tarik ke belakang? Boleh. Benda ni adalah movable.
Nak ke depan boleh, nak ke belakang boleh, semua boleh. Tak jadi masalah. Maksudnya kita boleh gerakkan dia ke mana-mana sahaja kita nak letak dia. Alright, so kita boleh letak dia ke belakang yang awal-awal ni. Alright, okay. Cuba ubah awak punya ni, bagi dia rapat. Biar ada starting tu, kita akan dapat yang proper punya lah. Alright, okay. Okay, dah? Alright. Semua jadi? Alright, okay. Alhamdulillah. Okay, next. Boleh saya pergi laju sikit? Semua boleh kejar kan? Boleh? InsyaAllah, okay. Tak, siapa yang betul-betul tak boleh bagi tahu. Saya tak nak ada yang terlepas di sini sebab tak semua orang boleh pandu laju-laju. Ada orang kena dia pakai sampai gear 3 je, ada orang boleh pakai sampai gear 6. Kalau kereta automatik lain lah kan. Kalau siapa yang tak boleh, saya laju sangat, tolong bagi tahu saya risau saya terlaju sangat. Alright, okay. So, the next step. Okay. Tadi kita dah belajar potong dan kita dah belajar macam mana untuk kita kita delete dan kita buang lah, kita adjust balik. Okay, katalah for example, sir, dekat dalam saya punya track tu ada satu portion je saya nak. Okay, katalah for example, saya nak portion yang ni. Ini adalah saya punya notes bila saya play. Okay, saya nak sampai yang ni sampai sinilah. Okay, yang ni. Okay. So, saya nak portion yang ni je. Okay, boleh. So, saya letak saya punya playhead ni dekat sini dan saya tekan slice. So, dia akan potong. Okay. So, yang ni saya nak dia, boleh tak saya copy and paste? Boleh copy and paste. Tak ada masalah. So, awak klik dekat sini. Alright. Okay. Kan kita boleh select kan? Okay. So, saya tekan Ctrl C. Dan saya ubahkan dia ke depan sini supaya nanti saya tak nak dia ataupun saya tarik ni lah. Dan saya tekan V kat sini. Ctrl V. So dia akan duplicate banyak kali. So bila saya playback balik, saya akan dengar bunyi tu repeat banyak kali. Jadi saya tak payah type banyak kali. Saya type sekali je, dia akan repeating. Okay. So sekarang ni, okay, lagi sekali Okay. Okay, yang potong ni boleh tak? Yang potong tadi faham Okay. Okay, yang potong tadi faham. Okay, so sekarang ni saya nak portion yang belakang ni je. Okay, saya nak portion belakang ni. Yang depan ni saya nak tolak dia ke belakang. So, jadi saya tolak yang ni ke belakang. Okay, saya bagi ada ruang yang kosong dekat sini. Okay, dah? Okay, lepas tu saya klik pada track yang ni. Saya tekan dekat keyboard saya, Ctrl plus C. Ctrl C lah. Ctrl dengan C. Okay, dah? Dah tekan Ctrl C? Okey, lepas dah tekan Ctrl C, awak terus tekan Ctrl V. Ctrl V. So, bila awak tekan Ctrl V, dia akan paste. Dia akan copy, dia akan paste balik. Okey. So, dia akan paste. Tengoklah berapa banyak awak nak buat. Okey. So, yang ni ada ruang kosong ni, awak boleh rapatkan dah. Okey. So, bila kita playback balik, kita akan dapat continuous. Okey, jadi tak? Alhamdulillah jadi. Alright. Okey, jadi. Okey, boleh? Ada siapa-siapa ada masalah? Tak ada?
Okay, alright. Okay. Itu adalah satu step yang di mana kita boleh potong dan kita ambil a certain point ataupun certain area yang kita nak copy dan kita boleh paste atas kita punya software supaya dia akan looping. So benda yang looping ni selalunya kita gunakan apabila kita bermain dengan drum. Sebab drum akan ada the same musical every day, the same musical every time bila kita play dia punya music. Selalunya piano ni jarang lah sebab piano dia ada dia punya batch yang nak kena follow. Selalunya drum dia akan ada sama punya step. Jadi tak payahlah kita main drum banyak kali. Kita main sikit je, lepas tu kita looping. Okay. So cara dia tadi adalah kita copy, kita paste. Untuk copy kita tekan Ctrl C, untuk paste kita tekan Ctrl V. Okay. Dia ada satu lagi simple step kalau kita nak buat benda yang sama. Okay. So jikalau awak malas nak copy paste, ni saya tunjuk je lah. Dia ada pro and cons bila kita buat copy paste ni sebenarnya. Okay. So katalah for example, saya malas nak copy paste. Okay, saya ada 3 track ni lah yang saya dah copy paste tu. Okay, track yang ketiga ni, bila kita klik dekat kita punya track, bila kita klik pada kita punya track ni, awak perasan tak? Saya ubah ni. Dia ada keluar this icon, track 1, nama track saya. Lepas tu ada button dia macam arrow tu berpusing. Lepas tu ada bawah dia pun ada arrow ke belakang. Yang ni pun ada arrow ke depan. Perasan tak ada 4 button tu? 4 icon tu. 4 icon Perasan kan? Okay. Okay, sebenarnya kalau kita malas nak copy paste, apa yang kita boleh buat? Ambil mouse awak ni. Okay, ambil mouse awak. Letak mouse awak tu betul-betul dekat atas yang line tu, yang dekat atas ikon yang tu, sampai dia keluar arrow kiri dengan kanan. Ada tak keluar arrow kiri dengan kanan? Okay. Bila dah keluar arrow kiri dengan kanan, klik pada awak punya mouse, tarik je. So dia akan copy paste. Dia akan buat dia terus untuk awak. So awak boleh tariklah sepanjang-panjang berbanyak kali dia nak repeat pun boleh. Itu kita panggil, bukan repeat, itu kita panggil looping. Dia akan loop awak punya sound tu berbanyak kali awak nak. Dia boleh loop. Okay. So saya tunjuk lagi sekali. Okay. So awak akan nampak ada icon, ada 4 icon. So ambil mouse awak. Letak mouse awak pada ikon yang dekat atas bucu belah kanan tu sampai dia keluar arrow kiri dengan kanan. Bila dia keluar arrow kiri dengan kanan, awak tarik je menggunakan mouse, nanti dia automatic akan looping. Alright. So bila dah loop, so awak boleh pilih lah sejauh mana awak nak sound ni dia loopkan. Alright, okay. Dan jangan silap Jangan silap, maksudnya jangan awak letak mouse kat bawah. Kalau mouse kat bawah, dia akan jadi ikon arrow lain. Dia akan jadi ikon arrow hitam. Kalau kita letak mouse kat atas, dia akan jadi ikon arrow putih. So make sure dia ikon arrow putih, barulah kita tarik, baru dia akan loop. Alright, okay. Okay, jadi tak? Jadi, okay, Alhamdulillah. Okay, tadi saya ada cerita, dia ada kebaikan dan keburukan kalau kita pakai jenis yang looping ni. Okay, kebaikan dia adalah, saya terang kebaikan di manalah, kita senang, kita boleh terus direct, kita boleh tarik sepanjang mana kita nak. Tapi keburukan dia, katalah for example, jikalau kata dekat bawah track saya yang kedua ni, track yang kedua ni ada instrumen yang di mana pada ketika tu, pada ketika itulah yang di mana tiba-tiba saya tak nak ada bunyi track pertama ni saya tak nak, saya nak kosong. Bila nak kosong, saya tak boleh nak splitkan benda ni sebab dia dah bergabung. Itu sebab functionnya kita boleh copy paste. So kalau macam for example yang ni saya boleh ubah lokasi dia. Kata macam for example di looping, oh saya boleh tarik ni. Ini portion je. So sini kosong, takkan ada bunyi. So dia tak kacau instrumen lain. Lepas tu baru dia sambung balik. Tapi kalau kita dah tarik ni, kita tak boleh nak ni. Kita tak boleh nak cut benda ni. Walaupun kita ada function cut, tapi dia akan rugi timing lah sebenarnya. Itu pro and cons dia. Tengok pada situation dia, pada mana kita tengah edit sound tu, adakah kita rasa kita nak ada lompong
untuk memberi ruang kepada bunyi lain tu berbunyi dan kita continue balik pada kita punya track, ataupun kalau rasa tak perlu, kita boleh continue saja looping sampai lagu kita habis. Itulah dia punya pro and cons untuk kita punya looping mechanism ni. Alright, okay? Right, okay, boleh? Semua boleh? Alright, okay. Alright, so kita ada lagi 10 minit. Okay, 10 minit. So, apa yang saya nak you guys buat sekarang ni, okay, ini saya nak you guys cuba do by your own Okay, sebelum kita habis kelas, saya nak you guys cuba do by your own. Okay, apa yang saya nak you guys buat, tengok betul-betul saya tunjuk. Okay, first thing first, create satu track baru dengan tekan add track dekat sini. Okay, tambah satu track baru. So, sama juga, kita ambil kita punya ni instrumen, klik pada instrumen. Okay, so dia akan create satu track baru. Okay, lepas tu pergi dekat bawah ni, ada instrumen ni, klik pada instrumen, kita tukar instrumen kita ni kepada kita punya drum kit. Okay, drum kit ni saya ambil drum kit classic rock. Okay, you guys boleh pilih apa jenis drum kit you guys nak. So you guys ambil drum kit, saya ambil drum kit classic rock. Okay, so dia akan tukar yang drum kit yang macam ni. So apa saya nak you guys buat, okay, saya nak you guys tap pada you guys punya drum kit, simple saja. Lepas tu saya nak you guys buat looping. So macam mana? Okay, so saya tekan record. So sorry, terlupa pula. Okay, sorry. Saya tekan mute dekat track yang pertama tadi so tekan mute, nanti dia akan mengganggu awak ketika buat awak punya recording So tekan mute. So sekarang ni saya select pada track yang kedua, saya tekan recording. Okay, saya tekan. Okay, habis, settle. Okay, so saya ada saya punya yang looping ni semua. Okay, so apa yang saya buat, sama juga macam konsep tu. Saya letak saya punya ni dekat depan ni. Saya potong. Saya buang yang depan ni. So saya ada the whole set ni. Dan saya loopkan dia. Tarikkan dia. Panjang lah. Kalau awak rasa tak muat rasa, jangan risau. Dekat sini ada button zoom, awak boleh zoom out. Pendekkan dia. So, lepas tu playback balik. Okay, dia looping, dia keep looping. Okay, tapi dekat sini saya nampak ada problem dekat sini. So, apa saya buat sekarang ni, saya tak nak looping yang ni. Saya nak dia potong dekat yang ada double tadi. Saya ada tekan double. Macam mana nak tahu double? Nampak ni. Single dot, single, tiba-tiba dia double. Okay, cuba buat dulu. Okay, yang saya continue So, saya potong yang dekat double ni. Okay, dekat sini. Okay. Lepas tu saya loop yang ni je. Saya tarik, saya loop yang ni. So, 3 kali yang saya loop lah. So, bila saya playback balik. Okay. Cuba buat dulu, tengok. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Sebab tadi yang first atas tu you guys boleh buat kan?
Okey, jadi tak? Boleh tak? Boleh. Alright. Okey, boleh saya tengok tak? Hmm. Ada siapa-siapa yang willing untuk share dia punya skrin? Ha. Ada siapa willing untuk share skrin tak? Skrin komputer tu. At least saya nak tengok awak punya timeline tu. Okey, boleh, boleh, boleh. Sila, sila. Alright. Okey, alright. So awak loop 2 kali Loop 2 kali Okey, alright. Okey, nice, nice. Good, 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 good. Okey, lain? Ha? Cakap nak main boleh tak? Tapi saya risau nanti dia delay kan? Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Saya nak tengok je. Alright. Okey, lain? Okey, good, 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 good. Yana, good. Lain, lain? Ada lain nak share? Okey, boleh. Sila. Alright. Okey, cantik, cantik. Nice, nice. Okey. Alright, okey. Good. Okey, laki pula. Dah 2 orang perempuan. Saya perlukan 2 orang lelaki. Lelaki, siapa yang boleh share? Ada lelaki yang boleh share? Okey. Sila Alip, sila. Alright, okey. Besarnya awak punya Windows ni. Awak zoom in ya? Alright, okey. Nice, 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 nice. Alright. Okey, good, good. Okey, last. Seorang lagi lelaki. Sebelum kita finish kita punya kelas. Seorang lagi lelaki, saya perlukan. Ada siapa-siapa nak share screen? Okey. Ya, Atif. Ada, alright. Okey. Itu kenapa awak loop separuh tu ingat ujung tu? Ah, dia okey. So jadi tahu kan yang putih tu adalah kita punya looping point lah. Alright. Okey, nice, nice. Okey, good, 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 good. Alright. Alright, okey. So, alright. Cantik, alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang terlepas tak? Tak tahu ke apa? Semua boleh Boleh, alhamdulillah. Saya risau kot kan. Alright, okay. So, apa yang saya dah ajar you guys minggu ni, macam mana kita nak buat kita punya cutting point, macam mana kita nak buat looping, so macam mana kita nak setkan kita punya copy and paste tadi lah. Copy and paste. 3 step saja dahulu. Alright, okay. So, for the next class, apa yang kita akan buat adalah kita akan masuk satu lagi level yang baru, yang di mana kita akan start belajar untuk buat a proper punya sound. Proper punya song lah. Proper punya song dan proper punya sound. Lepas tu nanti di subsequent punya nanti kita akan start buat kita punya voice recording, masukkan effects and everything so on nanti. Alright, okay? So far so good semua orang boleh Alright, okay. Kalau you guys miss out apa benda, you guys nak repeat balik, you guys boleh pergi kat Google Classroom, akan ada video yang kita buat tutorial hari ni. Minggu lepas pun ada saya tinggalkan video, you guys boleh tengok balik, boleh follow balik one to one punya step. Alright, okay? Boleh Alright, okay. Sebelum habis tu, make sure you guys tekan save dekat atas ni. Yang belah kanan tu, tekan save dekat atas. Save dulu. Lepas dah tekan save, boleh tekan exit pada sebelah kiri tu. Alright, okay. Lepas tu ikutlah you guys nak log out ke dan sebagainya. Alright. Alright. Right, okay.
So kalau tak ada apa-apa, saya harap that hari ni punya kelas you guys belajar a lot of thing, macam mana nak buat dan sebagainya. Lepas ni you guys boleh try out, masukkan 2-3 different type of instrument, try to record dan try to play the loops lah. Sebab the loops tu memang selalu kita akan keep playing after this lah. Kita akan banyak buat looping. Alright, okay. If you guys have any questions, you guys boleh tanya saya direct dekat dalam kita punya Telegram, ataupun you guys boleh PM saya dekat Telegram. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kita punya pembelajaran lah. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya sudahi kelas kita dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Thank you.